Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Anda pernah dengar tak jenama Sound Blaster? Ataupun soalan yang lebih tepat adalah, adakah anda ingat jenama Sound Blaster? Kalau anda lagi muda daripada saya, maka saya akan tanya, anda pernah dengar ataupun tidak? Tapi kalau anda sama tua ataupun lagi tua daripada saya, maka saya akan tanya anda, adakah anda ingat? Kenapa saya tanya anda masih ingat ataupun tak? Sebab masa saya sekolah menengah dulu kan, Sound Blaster ni merupakan satu jenama sound card dan juga speaker yang popular gila-gila pada waktu tu. Dulu-dulu kan, ni masih cerita dekat anda noh. Kawan-kawan saya yang ada sound card Sound Blaster ataupun speaker Sound Blaster tu kira memang dahsyat lah, kira respect lah pada waktu tu. Masa awal-awal dulu, kami ni semua kan, kami hanya kenal speaker komputer tu yang hanya 2 unit saja, yang ada kiri kanan, yang tu saja. Tapi pada waktu tu bila Sound Blaster ni perkenalkan speaker PC yang ada 5.1 siap subwoofer semua. Masa tu saya ingat lagi masa pertama kali saya tengok tu memang terpegun habis lah. Lepas tu kena pula ada dia punya sound card tu. Memang power. Okey. Untuk pengetahuan anda, jenama Sound Blaster ni dihasilkan oleh syarikat yang bernama Creative. Syarikat itu asalnya nama dia adalah Creative Technology yang bermula pada tahun 1990 dulu. Dah lama dah dekat 30 tahun dah. 32 tahun lah kau nak kira sampai 2022 ni kan. Aduh. Masa saya kecil-kecil dulu kan, saya memang teringin betul nak speaker Sound Blaster dan juga dia punya sound card tu. Waktu tu tengah duk gila main game ni. Game Final Fantasy lah, Quake dan macam-macam kan. Tapi biasalah, waktu tu kan tak ada duit lagi jadi tak berpeluang untuk nak beli. Tapi, akhirnya, setelah berpuluh-puluh tahun, pihak kreatif sudi memberikan saya benda ni. Sat. Nak kena angkat. Adik, berat. Ya. Aduh, silap. Saya tak patut tunjuk dekat anda kotak macam ni. Nak tunjuk tak buat dalam frame. Tapi tak apa, saya nak tunjuk juga dia benda ni. Tak pasti anda nampak atau tidak. Okey, tak apa. Sat. Ini adalah kotak untuk Sound Blaster Katana V2. Dalam ni ada Sound Blaster Katana V2. Ini adalah satu soundbar. Saya bawa turun dulu. Silap menyesal saya tunjuk kotak macam ni. Tak apa. Sabar. Nama dia pun macam pedang. Memang dahsyat. Okey. Apa yang ada dalam kotak tu adalah satu soundbar yang merupakan satu tri-amplified multi-gaming soundbar dengan Super X5 teknologi. Okey, terus terang saya cakap dekat anda, saya tak faham sepatah apa langsung yang saya cakap tadi tu sebelum ni. Saya kena baca, kaji dulu, barulah saya faham sekarang ni benda tu apa dia kan. Okey, tapi kan saya nak cerita dekat anda, speaker ni punya power output adalah sehingga 252 watt peak power tau. Saya test benda ni, saya letak dia dekat ruang tamu tau. Dia punya bunyi, memang mantap. Okey, tak apa. Sekarang, mari saya tunjuk dulu kepada anda dia punya unboxing. Jom. Okay, jom kita buka dia. Untuk nak buat unboxing ni, saya ajak isteri saya sekali lah sebab saya rasa macam ada banyak barang dalam kotak besar ni kan. Jadi bila saya ajak dia pun seronok nak buat unboxing. Jadi tu yang dia masuk sekali tu. Jadi sekarang, jom kita tengok unboxing speaker Sound Blaster Katana V2. Dia manual start dia bisa start dia macam-macam. Kita buka dulu. Ni dia punya kabel. Buka ni. Lepas tu dia ada dia punya okey, kau angkat kotak tak? Angkat tepi. Tu dia banyak macam-macam tadi. Okey. Angkat kotak dulu. Okey. Buka je. Kotak je. Kotak je besar. Letak kat sini. Lepas tu kita tengok dalam ni apa. Okay. Ada ni speaker buka. Mounting bracket. Dia bagi apa tu? Tempat mounting kalau nak taruh dinding. Ada tu. Di kanan mounting bracket. Buka je. Sekejap. Sound Blaster. Cantik. Ini dia punya subwoofer pula.
bunyi sounds. Dia pun macam ada Nampak ni? macam ada lampu. PDI kabel panggil untuk audio. Dari sini dia power. Ni macam tu. Bawah ni. Macam tu dia. Sini power dia. Dia punya motor bracket. Dia punya satu untuk masking bracket. Tu dia. Banyak pun dia. Kabel ni sama dengan ni. Okay. Selesai. Okey, selesai unboxing tadi bersama dengan isteri saya. Sekarang dia tengah duduk ada kat belakang kamera tu untuk tengok saya duduk sembang ni kan. Okey, sekarang mari saya ceritakan dekat anda apa yang anda akan dapat dalam kotak tu secara khusus lah. Jadi pertama sekali anda akan dapat soundbar ni. Jadi inilah soundbar Sound Blaster tu. Bawah ni ada lampu sebenarnya. Tadi saya tunjuk dekat anda bila kita onkan dia. Lepas tu dia bagilah satu power adapter ataupun power brick ni dengan 3 kepala lah. So dia ada yang 2 pin, ada yang 3 pin. Lepas tu yang ni tak silap saya, yang ni untuk China. Tapi tak apa, kita nak pakai 3 pin atau 2 pin ni kan. Selain daripada tu, dia bagi juga satu USB ke USB-C dan satu optical cable. Lepas tu anda dapatlah satu remote ni. Kemudian yang menariknya adalah dia sertakan sekali benda ni. Ini sebenarnya adalah tapak untuk nak mount soundbar ni dekat dinding macam tu. Lepas tu dia bagi skru. Jadi kalau anda nak mount kat dinding, dah dapat tapak dia. Kalau nak letak atas meja pun boleh, tak ada masalah. Dan last sekali, ada dia punya subwoofer. Jadi subwoofer ni saya nampak dia punya tinggi tu lebih kurang dalam sekaki, panjang dia ke depan dalam sekaki. Tentulah. Jadi inilah dia. Sekarang, jom kita turn on kan dia. Okay, saya simpan dulu benda-benda yang tak pakai ni. Yang pakai yang 3 pin plug ni nak pakai. So ini ada. Lepas tu kabel-kabel ni semua tak tepi dululah. Alright, remote pun kita tak tepi dulu. Sekarang, mari saya sambungkan yang 3 pin plug ni kepada dia punya power brick. Okay. Lepas tu yang ni kita sambungkan kepada soundbar. Jadi dekat belakang ni dia ada tempat cucuk dia. Jadi yang ni dia pakai 24 volt 3 amp. Okay, cucuk dekat sini. Kemudian dia ada daripada subwoofer. Subwoofer ni pula dia ada dekat situ dia tulis subwoofer out. Okay, saya cucuk kat subwoofer out tu. Yeah, alright. Mari saya letak depan anda macam ni supaya dia tengok. Sekarang saya cucuk dekat power source. Kita onkan dia. Mari kita tekan on. Tu dia, welcome dia tulis dekat situ. Saya tunjukkan dekat anda kalau tak nampak. Dahsyat. Saya ingatkan kok ada bunyi ke? Tak ada, dia tak ada bunyi. Dia silent macam ni saja. Ada lampu. Oh, tu dia. Mungkin anda tak nampak masa saya tunjuk macam ni. Nampak kan? Dia punya lampu. RGB you. Dahsyat. Okey, sambil-sambil tu kalau nak tahu, benda ni dia nak kata berat sangat tak, tapi dia ada, orang kata apa, ada berat lah. Dia tak nampak macam ringan macam tu saja. Dia ada berat dia. So nampak macam solid dia punya pembuatan ni. Jadi kalau anda letak depan TV ke, letak depan monitor ke apa ke, macam ni. Sebab design speaker ni dia nampak lebih kepada macam untuk gamer. Jadi sebab tu dia letak RGB ke apa. Tapi bila saya tengok ada manual tu, memang kita boleh disablekan lampu ni lah kalau anda tak nak. Okay. Sekarang, mari saya set up dulu speaker ni dan tunjuk semula kepada anda. Sebelum tu saya nak cerita dulu secara ringkas sambungan yang ada pada soundbar ni. Jadi mula-mula sekali anda boleh gunakan Bluetooth sebab dia menyokong Bluetooth 5.0. Okey, kemudian daripada kiri sekali dia ada HDMI ARC punya sambungan ataupun HDMI ARC tu. Lepas tu dia ada SXFI out. Kemudian dia ada satu USB Type C dan dia ada auxiliary in ataupun AUX in dan dia ada optical in. Dan yang paling kanan sekali itu adalah sambungan untuk subwoofer. Saya akan tunjukkan kepada anda beberapa contoh sambungan yang anda boleh gunakan dengan soundbar ni. Jadi mula-mula sekali saya akan tunjukkan sambungan yang menggunakan kabel audio 3.5mm audio jack ni kan. Okey, yang mana kemudian saya akan sambungkan benda ni kepada satu audio recorder iaitu Zoom H8. Seterusnya apa yang saya kena buat adalah saya kena tukar dia punya source untuk audio tu kepada AUX. Jadi sekarang ni audio kepada soundbar ni datang daripada Zoom H8 ni. Di mana saya sambungkan audio kabel tu kepada dia punya line out. Sekarang saya akan tunjuk pula cara untuk nak menggunakan sambungan Bluetooth. Jadi mula-mula sekali anda kena tekan butang Bluetooth ataupun butang power tu selama 2 saat untuk nak masuk pairing mode. Jadi bila dia dah pair tu, maka anda bolehlah nak add soundbar ni dalam komputer anda. Macam contoh ni saya gunakan Windows 11 ni kan. Jadi saya dah jumpa dekat situ dia tulis Katana V2. Jadi bila dah add soundbar tu, maka saya bolehlah guna dia. Sekarang ni dia tulis kat itu, your device is ready to go.
Selain daripada Bluetooth, saya juga boleh gunakan sambungan USB melalui port USB Type-C yang ada pada soundbar ni. Jadi saya gunakan satu kabel USB Type-C kepada Type A, jadi sambungan Type A tu saya sambungkan kepada laptop saya ni. Jadi sebelum ni saya sambungkan melalui Bluetooth, jadi sekarang saya tukar dia kepada sambungan melalui USB. Jadi kemudian saya kena tukar sumber ataupun source dekat atas soundbar tu kepada sambungan USB. Jadi sekarang ni saya boleh gunakan speaker ni melalui sambungan USB. Kalau macam tu kan, baik saya bayar saja secara lump sum untuk jumlah bulan tu dan terus gunakan servis internet tu. Buat apa saya nak pergi bayar baki jumlah bulan tu, lepas tu saya nak pergi hentikan sambungan internet tu? Buat apa? Baik saya pakai saja kalau dah bayar, betul tak? Salah satu cara untuk mendapatkan audio yang baik adalah dengan menggunakan sambungan optikal. Jadi contoh ni saya tunjukkan kepada anda di mana saya gunakan satu sambungan optikal kepada satu alat yang menyokong optical output. Contohnya macam satu PS4. Ini adalah salah satu contohnya kan. Jadi kita boleh pilihlah sumber tu melalui optical input. Anda juga boleh tukar mod bunyi pada soundbar ni. Contohnya dia ada satu butang mod dekat atas soundbar tu di mana anda boleh tukar daripada mod movie, music, gaming dan sebagainya. Sebenarnya kan dia ada beberapa mod lagi yang mana anda boleh tukar menggunakan aplikasi kreatif yang anda boleh download daripada website mereka. Salah satu ciri menarik yang ada pada soundbar ni adalah dia punya lampu RGB. Jadi sekarang ni saya tunjuk dekat anda bagaimana saya gunakan remote yang diberikan tu untuk tukar mod-mod lampu RGB tu. Sebenarnya kan, kita bukan hanya boleh gunakan remote dia tu untuk nak tukar mod lampu RGB tu. Malah kita boleh gunakan aplikasi kreatif yang saya beritahu dekat anda sebentar tadi tu untuk nak tukar mod-mod lampu RGB tu. Okey, dan sekiranya anda tak minatlah dengan lampu RGB ni, maka anda juga boleh tutup dia. Okey, selain daripada tu, kita juga boleh kawal keterangan lampu RGB tu. Contohnya sekarang ni, saya gunakan remote yang diberikan tu untuk nak kawal keterangan lampu RGB tu. Selain daripada tu, anda juga boleh gunakan remote yang diberikan ni untuk nak kawal video anda. Contohnya nak play dan pause. Macam dalam contoh ni, saya play dan pause video di YouTube. Saya letakkan soundbar Katana V2 ni di ruang tamu pada rak TV saya. Dan kebetulan desain Katana V2 ni memang ngam-ngam masuk dengan rak TV tu. Memandangkan saya ni bukan seorang gamer, tapi saya teringin nak tunjuk dekat anda rupa Katana V2 ni kalau kita letak dia dekat bawah TV masa kita duk main game dekat ruang tamu contohnya macam ni kan. Jadi saya buka lah satu video. Ini adalah video game God of War. Okey, ini bukan saya main tau. Ini hanyalah video yang saya buka di YouTube. Ini adalah satu video 4K kan. Jadi untuk mod lampu RGB tu saya setkan dia supaya dia reaktif kepada bunyi tu kan. Jadi ini adalah salah satu contoh mod kalau anda tengah duk gunakan Katana V2 ni untuk nak main game. Dia nampak lebih kurang macam ni lah. Dan kebetulan rak TV saya ni dia berwarna hitam macam ni. Jadi tak nampak sangat tau. Jadi memang sangat low profile. Cuma dengar bunyi tu sedap. Selain daripada gaming, Katana V2 ni juga sesuai untuk digunakan untuk menonton TV seperti biasa ataupun untuk menonton movie. Macam contohnya sekarang ni saya tengah duk tengok drama yang bertajuk Keluarga Bahadon di View. Dan ini merupakan salah satu drama yang paling pelik dihasilkan oleh Malaysia. Okey, tapi apapun, saya memang sangat berpuas hati dengan soundbar Katana V2 ni. Jadi itulah dia review saya tentang soundbar Sound Blaster Katana V2. Memang tak dapat dinafikan, Katana V2 ni adalah satu soundbar yang dibuat khas untuk gaming. Tapi saya tak gunakan soundbar ni untuk gaming sangatlah sebab saya sendiri pun bukan seorang gamer sangat-sangat kan. Saya banyak gunakan dia untuk tengok TV dan juga movie. Weh, dia punya bunyi tu memang sedap. Okey, saya minta maaf lah saya tak boleh nak bagi anda dengar sangat kualiti bunyi dia tu. Anda kena ada depan-depan dia sendiri baru anda boleh nikmati dan hargai kualiti bunyi yang dihasilkan tu. Okey, lepas tu kalau saya nak cakap dekat anda tentang harga, saya tengok dekat Lazada kan, harga soundbar ni adalah dalam lebih kurang RM1,200 macam tu lah. Okey, tapi kalau anda tanya saya lah kan, memang pada saya rasa harga tu padan lah dengan apa yang anda akan dapat. Saya cakap macam tu bukan sebab saya seronok mereka bagi dekat saya percuma ke apa, bukan. Malah kalau saya beli sendiri sekalipun, saya rasa memang berbaloi lah dengan harga dia tu. Daripada segi apa yang anda boleh buat dengan speaker tu, keupayaan dia dan juga kualiti bunyi yang dihasilkan tu memang ngam. Dan memang saya tak nafikan lah RM1,200 itu bukan satu harga yang murah kan. Tapi berbaloi lah. Okey, sambil-sambil itu kan sebelum saya akhirkan video ni kan, saya nak cerita sikit lah dekat anda, nak kongsikan dengan anda tau. Sebenarnya kan, bila saya teringat balik jenama kreatif ni, dia mengingatkan saya masa saya muda-muda dulu tau. Ni nostalgia, ingat zaman muda-muda dulu kan. Okey, waktu tu, internet tu ada tau. Tapi internet tu dia bukan macam sekarang ni.
Masa tu teknologi baru nak berkembang dan saya bersyukur tau, saya berpulang untuk nak tengok teknologi tu dihasilkan pada waktu tu. Dulu kan dia ada satu benda yang orang panggil sebagai LAN party. Pernah dengar LAN party? Nanti saya buat video lain pasal benda tu. Lepas tu kan prosesor komputer tengah duk naik, graphic card tengah duk naik, speaker untuk PC tengah duk naik, 3D game tengah duk berkembang, trend overclocking tengah popular. Tu saya ingat lagi water cooling semua kan, semua DIY buat sendiri waktu tu. Water block semua buat sendiri, tahu mana boleh beli macam sekarang. Lepas tu dia ada satu trend awal-awal dulu yang popular nak letak cermin tepi casing ni tau. Punya nak buat, saya ingat saya potong sendiri, pakai tukul dengan paku ni, lepas tu tampai cermin tu sendiri. Itulah dia. Zaman-zaman Sound Blaster ni. Okey, saya rasa cukuplah dulu untuk episod kali ni. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kreatif kerana sudi memberikan saya speaker ni. Dan saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.